Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Fauzul Azam bin Abdul Aziz daripada Politeknik Kuama. Tajuk kajian saya pada petang ini adalah pembinaan semula model 3D bangunan menggunakan UAV point cloud dalam perisian Revit. Okey. UAV banyak digunakan dalam pelbagai aplikasi. Jadi dalam kajian ini kita akan fokus kepada 3D. Kajian dilakukan oleh Sani mendapati bahawa pembinaan semula model 3D bangunan DATC melalui pemprosesan imej UAV dengan perisian Pix 4D adalah bersifat fotorealistik dan berkejituan tinggi. Kajian yang dilakukan juga oleh Templin telah menunjukkan bahawa penggunaan teknologi UAV dengan kamera bukan metrik boleh menjadi alternatif yang menarik dalam pembinaan semula model 3D bangunan bersejarah dengan tahap ketepatan geometri model antara 2 hingga 3 cm. Penyataan masalah. Terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan untuk penghasilan model 3D. Salah satunya adalah teknik yang digunakan adalah teknologi laser scanning. Walau bagaimanapun, teknik ini memerlukan kos pembelian alat yang mahal, keperluan latihan khas untuk pekerja dan saiz simpanan data yang besar. Selain itu juga kita menggunakan kaedah secara manual, iaitu cerapan terus bangunan di lapangan pula melibatkan kos yang tinggi dari sudut penggunaan tenaga pekerja. Selain itu juga, kita juga boleh menghasilkan model 3D melalui S-Build drawing. Namun begitu, kaedah ini boleh menyebabkan berlakunya kesilapan semasa proses kemasukan data daripada plan ke dalam perisian model 3D. Jadi dalam kajian ini kita akan menggunakan satu kaedah alternatif, iaitu menggunakan UAV bagi menghasilkan model 3D. Okey. Objektif. Terdapat 3 objektif yang dalam kajian ini. Iaitu pertama, membina semula model 3D bangunan sisek PUO menggunakan teknologi UAV. Dan kedua, menganalisis ketepatan ukuran 3D model bangunan melalui satu perbandingan dengan ukuran sebenar di lapangan. Yang ketiga adalah visualisasi model 3D bangunan yang dihasilkan melalui platform Sketch FAB. Okey, di sini adalah dia punya kaedah bagaimana untuk menghasilkan model 3D. Iaitu pertama, kita lihat di sini adalah pemilihan lokasi, kedua perancangan penerbangan, ketiga pengumpulan data, keempat pemprosesan data, kelima penyuntingan data, keenam penghasilan model 3D bangunan dan ketujuh adalah visualisasi 3D. Jadi saya akan terangkan setiap satu kaedah ni secara dengan lebih detail. Okey, kita lihat dekat sini, lokasi. Okey, lokasi yang dipilih dalam kajian ini adalah bangunan sisek di dalam kawasan Politeknik Engku Omar. Okey, ini contohnya bangunan sisek. Okey. Okey, jadi sebelum kita melakukan pengumpulan data, kita akan buat satu perancangan penerbangan. Okey, rancangan penerbangan ni kita menggunakan kaedah software Pix 4D Capture. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, ini adalah dia punya gambar, dia punya gambar foto udara. Gambar foto udara dan keluasannya adalah 98 meter kali dengan 83 meter. Dan untuk menghasilkan satu pusingan lengkap, dia mengambil masa dalam 15 minit. Dan drone yang kita setkan dia punya ketinggiannya adalah 30 meter daripada aras tanah. Okey, pengumpulan data. Okey, jadi drone tu dia akan terbang, sambil dia terbang tu dia akan dia akan ambil gambar lah, dia akan ambil gambar secara otomasi. Okey, secara otomasi dia akan mengelilingi bangunan tersebut. Dan gambar ni kalau dia punya hasil dia ada sebanyak 40 keping gambar. Okey, data-data yang kita dah dapat tu kita proses dengan menggunakan satu perisian percuma lah, yang nama dia WebODM. Okey, jadi data-data foto udara tu kita masukkan dalam perisian ni dan dia akan proses bagi menghasilkan point cloud. Okey, dia punya format dia adalah LAZ. Okey, jadi point cloud yang kita dapat tu daripada proses tersebut, ini contoh dia. Ini dia punya sebelum kita lakukan proses penyuntingan data. Okey, jadi data-data yang kita nak ni ini bangunan dia yang kita nak. Jadi data-data yang kita tak perlukan ni kita kena buang. Kita kena buang dan untuk buang tersebut kita menggunakan perisian dinamakan dia Autodesk Recap. Dan format dia, format untuk kita selepas kita dah edit ni, dia punya hasil dia, kita kena simpan dia punya format dia sebagai RCV format. RCV format supaya format ni boleh dibaca oleh perisian Revit. Okey, ini contoh sebelum kita edit dan selepas kita edit. Okey, ini contoh point cloud yang kita dah hasilkan tersebut, kita akan import dia di dalam perisian Revit. Okey, jadi daripada point cloud yang kita dapat tu, kita kena sebelum kita modelkan kita punya bangunan ni, kita kena buat dia punya level dulu. Okey, kalau tengok dekat sini, ini nama dia ground floor level dan yang ini yang kedua nama dia first floor level
Dan ketiga, kita panggil dia ceiling level. Dan yang keempat adalah rooftop level. Okey, ini dia punya label. Ada 4 label lah dekat sini. Okey. Lepas tu, daripada point cloud yang kita dapat tu, kita hasilkanlah dia punya model 3D dengan menggunakan Precision Revit. Okey, jadi selepas kita dah siap model kita punya bangunan ni dalam 3D menggunakan Precision Autodesk Revit, kita kena importkan kita punya file tersebut lah dalam Precision Sketch FAB. Ini supaya ni dalam bentuk website lah. Kita nak visualkan dia dalam bentuk website, tapi kita kena kekalkan dia punya texture dia. Nak mengekalkan texture tersebut, kita kena melakukan download dia punya satu software lah, nama dia Twinmotion 2020 dalam format FBX. Okey, format ni kita dapat ni, kita upload lah dalam Precision dalam web Sketch FAB. So inilah dia punya hasil dia. Ini dia punya hasil dia untuk kita visual lah. Kita boleh gerakkan dia punya bangunan ni. Okey, hasil dan analisis. Okey, kalau kita lihat dekat sini, hasil dan analisis ni pertama kita lihat daripada segi dia punya kualitatif. Kualitatif, dan kedua adalah kuantitatif. Okey, kita lihat dalam bentuk kualitatif, iaitu perbezaan antara bangunan sebenar dengan model yang kita hasilkan. So kalau tengok dekat sini pandangan hadapan bangunan ni, okey, ini pandangan hadapan dia, beza dia adalah daripada segi dia punya tekstur dia. Okey, kalau pandangan belakang kita lihat dekat sini, dia punya tingkap dia, tingkap yang bangunan sebenar dengan bangunan yang kita modelkan dia adalah tingkap dia. Tingkap dia tak ada dekat sini. Sama juga untuk yang pandangan kiri, tingkap dia tertinggal, dan pandangan hadapan sama juga, tingkap ni kita tinggal lah, kita tinggal mungkin sebab point cloud dia terlalu kecil dan kita tak perasan dia punya tingkap dia. Okey, ini pandangan atas. Kalau kita lihat daripada pandangan atas ni, okey, beza dia adalah dia punya bumbung dia, bentuk bumbung dia. Kalau tengok dekat sini, bumbung dia ada bentuk lekuk dekat sini. Yang ni dia tak berapa nampak lah dia punya lekuk dia. So kalau tengok dekat sini pun ada dia punya bentuk dia macam V dia. Yang ni dalam model tak ada. So dia ada berlaku error lah dekat situ daripada dia punya bumbung dia. Okey, ini kita bandingkan model yang kita dapat ni dengan bangunan sebenar. Kita ukurlah dia punya panjang, lebar dan tinggi dia. Okey, kalau bangunan sebenar untuk panjang kita dapat 46.7 meter. Kalau lebar kita akan dapat 13.259 dan kalau tinggi kita dapat 6.988. Okey, jadi untuk dalam model ni kita ukur dia punya panjang, lebar dan tinggi juga. Dalam Precision Revit ni kita boleh dapat dia punya distance dia. So kalau dalam model 3D Precision Revit kita ukur, kita dapat 46.2 dan perbezaan ni adalah 0.5 meter. Okey, dalam untuk lebar juga kita dapat 13.1. Dia punya perbezaan dia antara bangunan sebenar dengan model 3D kita dapat 0.159. Okey, untuk yang ketinggian pun sama jugalah. Kita dapat 6.9. Perbezaan ni adalah 0.088. So daripada kajian ini kita dapati bahawa secara keseluruhannya dia punya ukuran ni kita akan dapat 0.6 meter, menghampiri ukuran sebenar. Okey. So kesimpulannya, kajian ini mendapati bahawa teknik penghasilan semula model bangunan CSEC ni dalam bentuk 3D dengan menggunakan kaedah fotogrametri berjaya dihasilkan dengan cepat dan pantas. Okey, analisis ketepatan juga kita dapati dia punya nilai dia 0.6 meter menghampiri ukuran sebenar. Dan yang ketiga adalah visualisasi. Okey, visualisasi ni kita berjaya hasilkan. Namun begitu, penambahbaikan terhadap paparan 3D perlu dilakukan supaya model 3D bangunan yang dihasilkan kelihatan dengan lebih realistik. Okey, itu saja saya punya pembentangan pada petang ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.